Sebab tu dia ada sistem uzlah tu tadi. Ataupun kadang-kadang dalam kaedah ni dia panggil beruzlah di dalam kaedah khulwat. Bukan keluar tak kat pasar tu, kejap saya tulis lah. Tengok kitab dulu. Maka yang tadi itu tafakur ialah mengingatkan segala fi'ilnya yang jahat. Masuk uzlah tadi. Masuk keluar uzlah. Masuk uzlah setelah tu guru akan beri beberapa bacaan-bacaan. Sebelum pergi itu dia akan suruh kita puasa dulu. Senin Khamis kena puasa. Dia form-formkan kita jangan tinggal solat selama 40 waktu, mesti berjamaah. Tidak boleh sembahyang seorang. Minimum worst come to worst 40 waktu tidak boleh tinggal sembahyang berjamaah dan tidak boleh tinggal sembahyang jemaah. Itu minimum requirement kepada uzlah. Kemudian dia suruh kita puasa Senin Khamis, minimum requirement. Kemudian dia suruh kita jangan makan yang haram. Dia pasti tengok serban dah molek, perangai dah lebih kurang molek, dia bawa pula bagi uzlah. Dan dia beri pula ayat-ayat nak masuk langkah kaki kanan. Dia suruh baca doa ni. Langkah kaki kiri doa ni. Masuk di dalam bilik uzlah dengan penuh khusyuk dan tawaduk. Dan dia akan bagi latihan-latihan yang tertentu. Minta izin dengan guru, masuk duduk dalam tu. Minimum 3 hari 3 malam. Sekarang sudah pasti tak buat punya sebab rekod. Sebab Wahabi kata bid'ah. Wahabi dia bid'ah belaka. Kita tak lepas banyak bid'ah. Baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Baca talqin bid'ah. Semua masuk neraka belaka tu. Tidak masuk neraka ustaz. Saya kata bid'ah je. Ya, tapi dia sebut bid'ah. Kullu bid'atin dalalah. Wa kullu dalalatin bina. Saya nak bagi satu contoh lah supaya sudah balik. Bila buat kerja ni seorang isteri ada. Punca mari bid'ah saya bukan pasal alif, pasal hati sakit, pasal penyakit tadi menutup kebenaran. Maka dia tak nampak yang sebenar. Ulama-ulama sudah buat. Contoh saya nak ambil satu ya. Satu yang kontroversi sekali, iaitu baca Yasin malam Jumaat. Hampir seluruh Wahabi ni membid'ahkan baca Yasin malam Jumaat. Mari tengok secara peristiwa ini berlaku di satu masa Abdullah bin Amr As dia bangun sembahyang malam, tidak berhenti-henti. Biasa malam Jumaat lah. Ni dia bila sahabat ni bila jumpa malam Jumaat dia bolong. Dan masa tu dah dia baca Quran, dia tawaf, dia qiyam mulai sampai pagi. Maka besok Rasulullah pagi dia kata, "Wahai Abdullah, aku dengar khabar mu sembahyang tak berhenti-henti, mu puasa tak buka-buka. Aku Nabi, aku sembahyang, aku tidur, aku puasa, aku buka. Mu ni apa kena ni sampai tak tidur-tidur ni?" Maka Nabi bagi, "Wala taqussu." Buat ni tengok betul-betul orang-orang Wahabi, tapi sini tak ada lah. Wala boleh pen apa? Pen mata tajam. Wala taqussu lailatal jum'ati bi qiyamin min bainal layali. Ini asal hadisnya. Asal hadisnya bukan mari haram, dia mari la taqussu. Nabi rawahu Muslim. Apa kata Nabi? Jangan kamu khususkan malam Jumaat. Bi qiyamin, dengan qiyamul lail. Bukan bi qiraatil Quran, bukan bi qiraati surah Yasin. Bi qiyamin, qiyamul lail. Asalnya min bainal layal, sepanjang malam. Hak ni asalnya hak ni. Maka ulama ambil wa hadza tadullu ala tahrimul qira'at Yasin fi lailatul Jumaat. Dia ngomong waktu tak ada kena-mengena dengan Yasin. Hak Nabi larang tu qiyamul lail. Bi qiyamin min bainal layal. Hak tu asalnya. Maka ulama ni dia putar ni oleh sebab Nabi larang, maka semua larang. Baca Yasin pun haram. Hak Nabi larang ni biqiyam mana layak sepanjang malam. Itu asalnya. Ni satu saya nak buat contoh. Banyak lagi lah. Subuh kita kat sini nak cerita mana. Maka susahlah kita nak settle. Kita nak mengaji banyak lagi. Duk nak cerita dia.
Tapi tak ada arah dah kalau kita orang mengajar ni kena macam main tinju juga. Jangan pandang kacau orang aja defend tak kerti nyanyi tu. Kena tahu juga buah-buah. Saudara bila saudara belajar tinju, dia ada buah 1, 2. Dia ada dia panggil buah lipat, dia ada panggil buah selok, ada panggil buah potong. Saudara. Ni buah-buah ni kena pandang, nak tahu selok apa tu semula ni. Jadi wala taqusu lailatul jum'ati bi qiyamin. Itu asal. Maka kita lu tindak tu. Saya nak bagi satu lagi supaya balik sudah tidur tu. Ada pula satu kumpulan bila baca doa, tak si baca doa lepas sembahyang takut masuk neraka. Bila kita baca doa dia mula gini. Dia takut doa gini, takut masuk neraka. Sebab dengar khabar Nabi tak baca doa lepas sembahyang bid'ah. Saya nak bagi satu hadis. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki kita tanya kepada Nabi. Su'ilan Nabi sallallahu, ada satu nombor tulis di rumah ni. Tapak kat dinding. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni salaim ni. Bukan salaim sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah daripada sabda Nabi SAW ni. Bukan sallallahu alaihi wasallam. Arab ada tulis lagi ni kalau Nabi tulis SA dapat you. Sabda Nabi SAW tu dia. Sudah ada satu wakil ayat. Adulah, bukan parlimen kan. Dia dalam dewan yang cerita orang ni. Orang ni kat dia bangun semua rapi-rapi. Sabda Allah Subhanahu wa taala. Orang gelap. Apa gelap? Yang berbunyi mafhumnya. Sekejap lagi. Begitu juga hadis yang telah diriwayatkan oleh sekian-sekian. Firmannya berbunyi. Orang gelap lagi. Bila orang gelap dia marah. Apa gelap? Ini Al-Quran. Jawab di kawan dia sebelah. Tukar tu. Gemai dengan hati Nabi. Saudara, jadi tak wakil tak tahu hadis tak tahu firman. Saudara, selisih nyakap 44. Baik. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyud doa. Ini asal dia. Ayyud doa aqrabu ay asma'u illa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ad-du'a fi jawfil lail hadis tadi fi jawfil lail wa duburi salawatul maktubah. Rawahu Tirmizi. Hadis ini adalah termasuk dalam sunasib. Ditanya bena majhul ya, bena majhul. Ditanya oleh seorang lelaki. Kalau kita buka tu kitabnya sebelah siapa? Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki dijumpa Nabi tanya, ayu doa, mana ke satu doa kata mana doa macam mana doa aqrabu ila Allah yang hampir dengan yang rapat yang makbul sekali. Nanti masa kita buat ibadat, maka Nabi kata wa qala ad-du'a fi jaybil lail. Doa pada waktu tengah malam, iaitu waktu sahur. Kita panggil dia qiyamul lail. Waktu dini hari pukul 3.30 sampai pukul 5 minit sebelum subuh. Itu doa mustajab. Terus ke langit tanpa hijab, terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada disekap oleh sesiapa. Direct ke Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,